Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar para jemaah sekalian, ayah-ayah, ibu-ibu yang berada di atas. Mudah-mudahan kita berada dalam keadaan yang baik, takwah kita makin meningkat dan menebal, dan senantiasa diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah para hadirin hadirat, ayah-ayah, ibu-ibu sekalian, sebelum kita mulakan majlis kita pada hari ini, suka saya ingin mengingatkan untuk kita berniat i'tikaf. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi taala, sekiranya kita belum melakukan demikian bagi menambahkan pahala kita pada ketika ini. Mari sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan pemahaman kita dan mampu kita untuk mengamalkan apa yang telah kita pelajari insya-Allah. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah pintu hikmah-Mu untuk kami dan kurniakanlah kami rahmat-Mu, wahai Tuhan yang Maha Mengasihani dari segala yang mengasihani. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma, wahai Tuhanku, tambahilah ilmuku. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci-Mu ya Allah, dan segala pujian yang layak untuk-Mu. Kami tidak mempunyai pengetahuan selain daripada apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau jualah yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, insya-Allah para jemaah yang saya kasihi lagi diberkati Allah sekalian, saya yakin ya semua dah ada di tangan kita pamphlet ini ya, yang boleh kita jadikan garis panduan kita. Hari ini insya-Allah ya kita simak kembali, kita dah kongsi sama ya mengenai zakat harta yang mana biasa kita keluarkan setahun selepas mencukupi kadar haul dan nisab ya, kadar haul dan juga nisab. Kita tahu haul tu jangka masa setahun, nisab adalah kadar minimal ya, kadar minimal kita ikut kadar emas berapa gram? Berapa gram kadar emas tu? 86 gram emas. Alhamdulillah, maknanya masih ingat je. Kemudian kita ada zakat fitrah juga yang kita tunaikan pada bulan Ramadan ya, ataupun sebelum kita menunaikan solat raya Aidil Fitri. Ya, dan insya-Allah zakat harta ni terbagi kepada zakat simpanan, zakat CPF. Minggu lalu kita dah kongsi sama tentang zakat simpanan. Ya, hari ini insya-Allah kita akan kongsikan tentang zakat CPF. Ya, kita juga ada zakat saham, kita ada zakat emas, zakat insurans dan juga zakat perniagaan. Jadi insya-Allah pada minggu ni kita akan kongsikan mengenai zakat CPF sahaja. Ya, minggu hadapan jika diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan kongsi sama mengenai zakat saham dan juga zakat emas. Kiranya ada yang bersoalan mengenai zakat insurans dan juga zakat perniagaan, saya mempersilakan untuk ya datang ke Masjid Kasim, pejabat Masjid Kasim di Aras 2 bangunan Wisma Indah ya untuk melakukan pertanyaan tersebut, ataupun boleh ke mana-mana sahaja masjid di Singapura. Insya-Allah mereka ada pegawai yang sedia untuk membantu, juga Majlis Agama Islam Singapura ya, ataupun Pergas ataupun yang seumpama dengannya insya-Allah. Baik para jemaah sekalian, hari ini fokus kita pada hari ini kita fokuskan mengenai zakat CPF ya. Semua kita masih ada CPF lagi ke? InsyaAllah lah ya, kita kalau orang Singapura ni pasti kita masih ada CPF. Jadi zakat wang CPF ini bagaimana? Pertama sekali kita nak tahu zakat CPF ini ya, CPF ini biasanya kita ada 3 akaun yang biasa kita tahu ya. Tapi kita sebelum saya nak mulakan ini, saya nak kena beritahu kepada para jemaah sekalian, CPF ni kita dekat Singapura ni dia senantiasa berubah-ubah. Ya. Kita dah suka, dah gembira, 55 nak dapat duit, tiba-tiba je ubah.
habis tak dapat duit kita, ya. Simpan 62. Ya, nak dapat 62 dan nak sampai lagi sikit aja. Ya, tiba-tiba ubah lagi sekali. Ya, jadi setiap kali ada perubahan mengikut penyesuaian masa dan juga keperluan. Jadi apabila perubahan ini berlaku, zakatnya, perkiraan zakatnya juga ada perubahan. Jadi apa yang saya kongsikan pada hari ini adalah berpandukan apa yang berlaku pada masa ini. InsyaAllah mungkin kalau kiranya pada tahun hadapan ataupun bila-bila ada perubahan, ya kita akan maklumkan kepada para jemaah. Jadi biasa ni kita ada ordinary account. Ya, ordinary account ni adalah account yang biasa kita. Ya, tiap-tiap tahun, tiap-tiap bulan kita kerja, sebahagian duit kita berapa peratus akan dimasukkan di ordinary account, account biasa. Ya, sebahagian peratus lagi dimasukkan MediSave. Ya, account apa orang panggil? MediSave. Apa Allah SWT tak keluar pula dekat saya punya account simpanan perubatan lah ya. Ya. Ya, kemudian kita juga ada special account. Ya, special account. Jadi yang mana satu yang perlu kita tunaikan zakat? Dalam 3 account ini kita hanya menunaikan zakat kita untuk ordinary account kita. Account simpanan biasa kita yang berada di orang panggil di CPF. Mungkin ada para jemaah bertanya, kenapa ordinary account ni perlu kita tunaikan zakat? Kenapa account biasa ini kita perlu tunaikan zakat? Account MediSave, account special account tidak ditunaikan zakat. Kerana apa tuan-tuan, ayah-ayah, ibu-ibu sekalian? Ordinary account ni kita boleh lakukan walaupun tak dapat dikeluarkan, tapi para jawatankuasa fatwa memfatwakan bahawa dia telah memasuki, ia boleh disimpulkan, digolongkan dengan golongan yang mana kita katakan mempunyai pemilikan yang sempurna. Kerana dengan wang ordinary account kita ni OA ni, kalau kita punya kod dia OA ni, biasanya kita boleh lakukan perubahan, orang panggil apa, untuk membeli insurans. Ya, kita boleh membuat pelaburan dan juga kita boleh untuk membeli rumah. Atas dasar itu kita dikira dan kita dikenakan zakat untuk ordinary account kita. Ya. Jadi ordinary account ni kalau kita lihat di sini, ya, mungkin para jemaah sekalian boleh lihat bersama. Berasa je dalam bahasa orang putih, ya. Tak apa. Ya. Ada table di sini, ada orang panggil apa, carta di sini yang menunjukkan kita ada 2 perkiraan. Ya, itu yang pertama je ada pendekatan pertama dan dia ada pendekatan yang kedua. Saya akan terangkan kepada para jemaah sekalian pendekatan pertama bagaimana, pendekatan kedua ni bagaimana. Baik. Jadi zakat wang CPF ini pendekatan yang pertama kita sekali, iaitu bagaimana, ya, setiap tahun. Maksudnya pendekatan pertama ni kita tiap-tiap tahun kita tunaikan zakat CPF kita. Contoh dia bagaimana, ya? Contoh kita lihat di sini 2004, mungkin tak begitu jelas, ya. 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 dan 2010, ya. Contoh saya mula bekerja 2004. Bila saya mula bekerja, biasanya duit CPF pun tak cukup nisab, betul tak? Takkan tiba-tiba mula kerja kita punya CPF kita dah 5,000, tak? Ya, mungkin pelan-pelan 1 bulan masuk 500 ataupun bagaimana, cukup setahun, mungkin tahun pertama tak kena. Tahun kedua, contoh 2005, saya punya CPF contoh dah ada 7,000, seperti contoh. Ya, jadi 7,000 ni dah lebih nisab ke? Kalau nisab kita ni berapa kita kata masa itu? 5,006. Okey, kita katalah letak pada tahun 2007 ni, 2005 ni, 2005 ya, minta maaf. 2005 ni contoh nisab kita adalah $5,000. Jadi 7,000 dah lebih dah lebih daripada kadar nisab. Dah simpan setahun, dah lebih simpan setahun. Jadi bila dah lebih simpan setahun, saya kalikan 2.5%. Ya. Jadi kemudian tahun yang berikutnya 2006. Ya, biasalah CPF masih sedikit, nak tunaikan zakat masih mudah kerana berapa? Tiap tahun 100 lebih, tiap tahun 200, ya. Jadi masih boleh. Jadi 2006 pun berapa kadar minimum dia, ya? Kalau contoh lebih daripada nisab, kita kalikan 2.5% dan seterusnya. Ya, ini adalah pendekatan pada tahun, maknanya setiap tahun kita keluarkan 2.5%.
Daripada mana kita keluarkan duit ini? Kita keluarkannya daripada simpanan kita. Mungkin masih bujang ke, masih berumah tangga ke, ataupun macam mana, ya, kita keluarkan daripada simpanan kita. Ya. Ini pendekatan yang pertama, ya. Kita lihat contohnya, ya, di sini 2004. Contoh 2004 saya akaun OA, ya, ordinary account seseorang ini 12,500. Jadi zakatnya $312.50. Beliau tengok beg duitnya, dompetnya, tengok, oh 300 ni boleh keluarkan lagi, ya. Jadi keluarkan, ya. Kemudian 2005 naik 19,000. Jadi keluarkan 475. Mana dapat 475 ni? 19,000 kalikan 2.5%, ya. Kemudian 2006 28,000. Jadi keluar 2.5%, jadi $700, ya. Jadi tiap-tiap tahun makin naik, zakat kita pun makin meningkat. Ini pendekatan pertama yang mana kiranya orang itu mempunyai kelebihan, mempunyai kemampuan dan juga boleh mengeluarkannya daripada simpanan beliau. Kalau kita nak keluarkan daripada akaun CPF kita tak boleh. Mereka memang tak izinkan. Ya, jadi kita keluarkan daripada akaun simpanan kita, bank kita. Ya. Tapi contoh 2010 beli rumah. Contoh 2010 beli rumah. Kalau beli rumah ni, kalau kita hutang dengan HDB ni, kita gunakan CPF kita, berapa tinggal? Mungkin tuan-tuan pun dah lupa, ya. Mungkin baru siapa yang baru beli rumah ke, ya. Biasanya dia akan tinggalkan kosong, dia tinggalkan $20 tak silap saya. Kalau tinggal kosong, akaun tutup. Jadi tinggal $20. Jadi kalau tinggal dah 2010 58,000, 2011 jadi $20 je contoh, ataupun 200 ke, ataupun 500 ke, ataupun bagaimana, maka yang di bawah ini tak perlu tunaikan zakatnya. Yang sebelum ni masih perlu kita tunaikan zakat kita. Ya, insya-Allah, ya, boleh, ya, jelas, ya. Dan saya suka menggalakkan kalau kiranya kita masih ada kemampuan, ya, anak-anak yang baru bekerja, kita beritahu dengan mereka, kamu tunaikan zakat kamu kalau kamu ada kemampuan dan kita tak ada tanggungan. Ya, jadi pendekatan pertama ni sebenarnya untuk siapa? Ya, pertama sekali yang mungkin kita boleh katakan adalah mereka yang mempunyai kehidupan yang selesa. Makna kehidupan yang selesa ni biasanya orang yang belum ada, orang panggil belum ada tanggungan yang begitu banyak. Ya. Jadi tiap-tiap hari, tiap-tiap bulan dapat duit gaji, simpan, masih ada banyak lagi lebihan. Ataupun orang ada tanggungan tapi ada lebihan dan dia hidup selesa, nak tunaikan tiap-tiap tahun, lebih baik bahkan wajib. Kerana apa? Kita ada kemampuan. Kalau kita tak ada kemampuan, kita gunakan pendekatan yang kedua. Jadi apa lagi? Mampu mengeluarkan zakat CPF setiap tahun menerusi wang simpanannya. Dia tiap tahun dia keluarkan menggunakan wang simpanannya. Ini, ya. Ketiga, ya, atau apabila wang CPF dikeluarkannya. Ya, maksudnya di sini yang nombor 3 ni maksud saya, kita nak keluarkan tiap tahun tapi kita tak ada duit. Contoh kita pun kadang-kadang bayar bil air lampu pun tak cukup, ya, sampai dah reminder, final reminder, ya, baru nak tunaikan, ya. Dah kena denda baru nak tunaikan. Kalau kita contoh kita termasuk dalam golongan tersebut, ya, kita tak mampu nak tunaikan tiap-tiap tahun, tak apa. Tunggu sampai usia 55 tahun, bila keluar daripada duit yang diberikan itu, kita boleh backdated. Backdated maknanya kita kira, contoh kita mula kerja daripada 2000, ya, ataupun daripada 1960. Berapa zakatnya kita kalikan 2.5%, kalikan campur, ada tolak, ya. Ada tolak dan seumpama dengannya, kemudian berapa jumlah tu, itulah zakat kita. Yang itu saya tak nak mengajarkan kepada tuan-tuan, saya bukan tak nak mengajar, tapi saya rasa kalau saya kongsikan itu, tuan-tuan nanti pening, mabuk, ya, besok nak puasa, nanti tak boleh puasa, susah pula saya. Ya. Jadi, saya kata yang itu, saya tak nak pening-peningkan, kalau nak tahu, boleh jumpa dengan pegawai kami akan tunjukkan perkiraannya. Ya. Dari pendekatan pertama ni juga bermula daripada tahun cukup nisab hingga wang CPF dikeluarkan. Jadi penting kita tahu nisab minimum berapa kita punya nisab ni, berapa 86 gram emas ni berapa? 5,000, 5,006 atau seumpama dengannya. Lebih daripada tu kita keluarkan. Kalau kurang kita tak perlu keluarkan. Baik tuan-tuan, pendekatan pertama jelas?
Jelas makna tiap-tiap tahun kita keluarkan. Keluarkan daripada mana? Dari simpanan kita, daripada simpanan kita, ya, simpanan bank kita. Ya. Sekarang ini adalah pendekatan yang kedua. Ya, pendekatan yang kedua ini, apa dia pendekatan yang kedua? Pendekatan yang kedua adalah kita mengeluarkan 2.5% dari jumlah yang diterima. Ini apa cerita pula ni? Ya, ini mudah. Tadi saya kasih tu susah sedikit. Ya, biar pening dulu. Lepas tu saya kasih senang sedikit, ya, mudah sedikit. Pendekatan kedua ni bagaimana? Kita lihat akaun CPF kita. Contoh 2004 kita ada 12.500, 2005 19.000, 2006 28 hingga 2010 kita ada 58.000. Dan 2010 ni contoh kita adalah usia kita berusia 55 tahun, kita dapat duit CPF kita. Tak semua, contoh kita dapat sedikit. Dapat keluar berapa? Contoh kita dapat keluar 58.000. Jadi 58.000, pendekatan yang kedua ini bagaimana kita lakukan? Kita 58.000 kita kalikan dengan 2.5%. 58.000 berapa dapat? Tengok akaun, dapat statement. Oh, congratulations dan seumpama dengannya, kamu dapat berapa, ya? Duit nilai itu kita kalikan 2.5% dan itu adalah zakat kita. Mudah tak mudah? Mudah. Ini pendekatan kedua. Kenapa ada pendekatan kedua? Kenapa para jemaah ada pendekatan kedua ni? Agak-agaknya kenapa, ya? Kita tahu, ya, orang kita di Singapura ini, kita khususnya muslimah ataupun ibu-ibu, ya, bila mereka, contoh mereka ada anak yang pertama, kedua, ketiga, dulunya mereka kerja, ya, contoh daripada 2006 ni, daripada mula tu orang kerja sampai 2006, ya. Bila dah 2006 ni, mereka nak jaga anak-anak. Biasa tak? Biasa berlaku kan? Mereka nak jaga anak-anak. Jadi 2006 ni orang tak kerja. 2007, 2008, 2009 tak kerja. Dan bila tak kerja, tak ada contribution, tak ada masuk di dalam akaun kita. Nak keluarkan duit boleh tak boleh? Tak boleh keluarkan. Masuk tak ada, keluar pun tak boleh. Jadi kiranya kalau kita menggunakan pendekatan yang pertama, tiap-tiap tahun kita kalikan 2.5%, bila dapat jumlah wangnya pada 58.000, ya, tiba-tiba kita kira balik, kita dah keluarkan 2/3 daripada CPF kita untuk tunaikan zakat. Ingat sekali lagi, konsep zakat adalah adil. Adil bagi orang yang mengeluarkan dan adil bagi orang yang menerima. Ya, jadi daripada sudut seperti itu dan yang lain-lain lah, ya, kira ada orang yang sakit dan yang seumpama dengannya. Jadi Jatuhan Kuasa Fatwa mengatakan pendekatan yang kedua adalah kita berapa yang dikeluarkan, itulah kita kalikan dengan 2.5% dan kita dapat 1,450. Mungkin ada para jemaah tanya, ini kali ni macam maknanya pendekatan yang kedua ni lagi bagus. Kerana apa? Pendekatan yang pertama tadi kita keluarkan $6,162.50. Yang tadi kita keluarkan berapa? 1,400. Safe. Macam Great Singapore Sale ada safe, ya, safe berapa peratus, ya. Jadi kita nak keluarkan yang ini. Tuan-tuan, puan-puan, ini adalah terpulang kepada tuan-tuan dan juga puan-puan. Ya, tak ada orang yang paksa kamu mesti gunakan langkah yang kedua, pendekatan yang kedua. Tak ada. Tak ada orang paksa kamu mesti gunakan pendekatan yang pertama. Tuan-tuan, puan-puan lebih mengetahui keadaan keluarga tuan-tuan dan keperluan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, maka buatlah pilihan yang bersesuaian dengan keperluan kita. Mungkin untuk isteri kita pendekatan pertama tak sesuai, pendekatan kedua sesuai, tapi untuk diri kita mungkin pendekatan yang kedua lebih sesuai. Saya ada satu cerita pada tahun 2005. Cerita lama sedikit lah, ya, saya ceritakan sedikit. Ada seorang ini, dia kata suaminya baru meninggal dunia dan dapat duit CPF, ya. Jadi beliau bertanya dengan saya, Ustaz, perlukah saya buat perkiraan ni bagaimana? Saya nak kalikan 2.5% terus ataupun saya perlu backdated? Saya kata, terangkan seperti mana saya terangkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, ya, sekarang ini. Dan beliau memilih untuk keluarkan pendekatan yang kedua, kalikan 2.5%. Saya kata terpulang. Saya tak kata boleh ataupun tidak, terpulang. Dua-dua boleh. Dua-dua fatwa mengatakan boleh. Jadi beliau keluarkan. Cukup 1 minggu telefon saya lagi sekali. Ustaz, saya rasa saya nak backdated lah Ustaz. Kenapa?
Ya, hati saya tak tenang. Saya malam ni setiap malam saya jumpa suami saya, macam suami saya datang macam seolah-olah dia nak cakap sesuatu kepada saya. Saya kata kalau kiranya kamu rasa begitu, kamu nak gunakan pendekatan pertama, tak apa, tak ada masalah, saya boleh bantu kirakan. Jadi saya kirakan pendekatan pertama, kemudian alhamdulillah lepas tu ya dia rasa tenang. Jadi makna kesimpulannya ya kita lihat kepada keperluan kita. Ada juga orang yang menggunakan pendekatan yang kedua dan lepas tu tak ada rasa apa-apa. Ada juga orang menggunakan pendekatan ketiga. Apa pendekatan yang ketiga? Cuba teka. Pendekatan pertama backdated, pendekatan kedua kalikan 2.5%, pendekatan ketiga tak bayar langsung. Ada orang macam gitu juga ya. Pasal apa? Dia dah dapat duit kan. Jadi kata alamak saya ni betul apa dulu je. Jadi Allah faham saya. Tak kena lah tu ya. Allah faham je kira macam gitu ya. Tak kena, tak sesuai. Jadi faham ya pendekatan yang kedua ni? Boleh ya. Zakat CPF ni simple, mudah sedikit. Baik. Jadi pendekatan kedua ni sebenarnya untuk siapa? Ya, mereka yang mendapati ya pendekatan pertama membebankan. Kalau nak keluarkan tiap-tiap tahun memang berat sungguh, tak mampu. Raya mungkin tak makan lontong agaknya. Ya. Jadi kalau kira macam gitu je rasa susah sangat, ya. Jadi gunakan pendekatan yang kedua. Ataupun ya mendatangkan kesukaran menampung keperluan asas kehidupan, ya, seperti sedang terikat dengan pembayaran hutang dan sebagainya, ya. Bila dapat duit tu contoh nak bayar hutang banyak ni, hutang keliling pinggang ni, ingat nak clear kan, ya. Tapi kalau kita kira backdated, habis. Semuanya habis. Jadi sebab tu saya katakan sekali lagi, keputusan di tangan tuan-tuan, puan-puan, buatlah pilihan yang mana bukan ikut hati kita, tapi ikut iman kita, ya. Kita ikut keimanan kita, ikut keperluan dan kesesuaian kita, ya. Maka wajib ia mengeluarkan zakat sebanyak 2.5% daripada jumlah wang simpanan CPF-nya ketika ia dikeluarkan pada usia 55 tahun. Sekarang ni 55 tahun, ya. Nanti mana tahun depan dia tukar naik up jadi 62 tahun, ya. Jadi jangan inilah ya, kalau kiranya kita orang panggil apa, dah hampir usia ni ataupun mungkin kita tahu kenalan kita yang kita nak jelaskan kepada mereka, ini pendekatannya. Ya, faham ya? Jelas ya? Jadi pendekatan pertama kita backdated tiap-tiap tahun kalikan 2.5%. Pendekatan kedua berapa keluar kalikan 2.5%. Dah habis dah. Hari ni rekod habis cepat 10.20 ya. Okey, baik, kalau kiranya ada soalan boleh SMS-kan saya ya. Tapi saya dah siapkan soalan untuk tuan-tuan puan-puan dulu. Ni soalan ni bukan saya yang ni, maknanya biasa orang tanya, jadi kita kongsikan bersama. Baik, perlukah saya mengeluarkan zakat untuk akaun Medisave dan akaun special saya? Perlu tak perlu? Tak perlu. Kenapa tak perlu? Ya. Kerana Medisave ni kenapa dikecualikan? Kerana wang simpanan itu terikat dengan kegunaan perubatan saja. Medisave, kita masuk hospital, kita hanya boleh gunakan Medisave sahaja untuk perubatan dan tak boleh keluar claim 100%, tak boleh. Berapa peratus sahaja kita boleh claim. Jadi atas kebatasan tersebut, ia belum memenuhi syarat milik yang sempurna. Maknanya walaupun tu duit kita tapi kita tak boleh gunakan bermacam-macam, ya. Jadi tak perlu ditunaikan. Wang hanya boleh dikeluarkan setelah pencarum meninggal dunia. Jadi kita pun tak nampak duit Medisave kita, yang nampak siapa? Waris kita, ya. Jadi duit Medisave kita ni kita memang tak nampak langsung. Sebab itu Medisave tidak perlu kita keluarkan zakatnya. Ada orang bertanya, ustaz saya nak keluarkan juga zakat Medisave saya. Kalau nak keluarkan juga sama konsepnya, ya. Kalau nak keluarkan daripada simpanan kita, silakan. Kiranya itu bukanlah termasuk dalam zakat, dia akan berubah menjadi sedekah. Ya, bukan zakat. Kalau kiranya tidak dikira zakat kerana dia tak milik sempurna, nak keluarkan juga, dia keluarkan, dia jadi kepada berpindah kepada sedekah. Dapat juga pahala dan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Special account, kenapa special account pula tak keluar? Kerana belum memenuhi syarat milik sempurna. Special account ni apa pula? Ialah wangnya hanya boleh dikeluarkan untuk tujuan persaraan. Sekarang ni kita ada lagi satu account, retirement account. Ya, retirement account, macam-macam account kita ada, ya. Jadi
belum memenuhi syarat milik sempurna, maka special account juga tidak perlu kita tunaikan zakatnya. Boleh? InsyaAllah ya. Jadi kalau orang tanya ataupun kita tanya diri kita, kita dah tahu jawapannya. Kemudian, adakah perlu saya menolak wang interest saya terlebih dahulu? Perlu tak perlu tuan-tuan? Kalau dekat CPF ni ada interest kita nak tolak dulu ke tidak? Kena tolak dulu je. Jadi kita tolak dulu interestnya. Ada orang kata, Ustaz saya tak nak tolak interest dia dulu Ustaz. Saya nak kalikan dulu lepas tu baru saya tolak. Terpulang lah ya. Kalau tak tolak jadi lebih banyaklah kita punya jumlah zakat kita. Saya nak ingatkan kepada tuan-tuan ya, puan-puan, kita biasa dapat CPF statement ni setiap tahun hujung tahun ataupun awal bulan, tak silap saya kurang lupa lah ya, tak berapa ingat sangat. Saya galakkan untuk kita simpan CPF statement ni. Kerana apa? Bila kita meninggal dunia, kita nak orang lain nak tengok kita punya CPF statement ni, mereka kena beli. Ya, payah, memayahkan. Kalau kita nak usia 55 nak keluar nak tengok statement pun kita nak kena beli. Jadi susah. Ya. Jadi sebaiknya kita orang panggil apa, simpan. Kalau kita gunakan CPF orang panggil apa, login daripada internet pun saya tak rasa dapat tahun-tahun yang lama. Paling up to 15 months tak silap saya. 15 bulan tak silap saya ya. Jadi sebab tu saya katakan untuk kita simpan. Baik. Suami saya baru sahaja meninggal dunia. Adakah perlu saya menunaikan zakat CPF-nya? Perlu ya, sebelum nak bagikan faraid, ya perlu tunaikan zakat CPF dia, fidyah dia. Kalau ada belum tunaikan haji dah mampu, tunaikan haji, ya badal haji, ya. Apa lagi yang berkaitan hutang-hutang yang lain semua kita tunaikan dahulu baru kita berikan faraid ya. Kalau kita kasih faraid dulu, maknanya zakat pun tak ada. Pasal apa? Orang dah dapat duit faraid ni, orang dah habis dah terbang dengan duit tu ya. Jadi kena berikan dulu ikut susunan yang telah ditetapkan oleh para ulama. Kemudian saya baru sahaja membeli rumah, maka akaun CPF saya hanya tinggal $20 sahaja. Adakah perlu saya menunaikan zakatnya? $20 ni kira nisab berapa gram emas ya. Jadi tak kena. Pasal apa? $20 nak tunaikan macam mana? Takkan 20 sen. 20 sen pun tak boleh ya. Jadi tak perlu kita tunaikan zakat kita, belum wajib lagi ya. Semangat ada bagus ya. Tak apa, kita gunakan zakat simpanan kita. Kalau kita perlu tunaikan zakat, kita tunaikan. Kemudian, kenapa saya perlu mengeluarkan zakat dari akaun biasa saya? Ni tadi saya dikatakan kerana akaun biasa boleh digunakan untuk pelaburan, pembelian rumah, insurans dan yang seumpama dengannya. Walaupun tak boleh keluar, tapi kita boleh rolling, kita boleh gunakan dekat dalamnya ya. Jawatan Kuasa Fatwa telah memfatwakan bahawa ia adalah milik sempurna pencarum ya. Jadi perlu kita tunaikan zakatnya. Oleh itu ia dikenakan zakat apabila cukup nisab dan haulnya ya. Boleh ya? Baik. Sebelum saya baca soalan daripada SMS, kiriman SMS ni, saya habiskan yang ini. Sekiranya saya menerima wang CPF kerana nama saya dinominasikan, adakah perlu saya menzakatkan? Ada orang meninggal dunia, dia dah nominasikan orang A, B dan C. Orang A, B dan C terus CPF board ni ataupun akan terus credited to orang-orang ini. Cukup masa dia dapat cek berapa ribu, tu tengoklah ya berapa yang tinggal. Perlu tak ditunaikan zakatnya? Ya? Perlu kita tunaikan zakatnya. Kalau fatwa sebelum fatwa 2010, orang yang dinominasikan ini adalah pengamanah. Jadi orang tu kumpulkan balik duit yang berapa yang ada, berikan zakat dia, dia tunaikan apa-apa yang patut, baru difaraidkan. Tapi tahun 2010, siapa yang membuat nominasi, maka dikira hibah. Maknanya kalau orang dah kasih 2010 dan selanjutnya, kalau saya dinominasikan oleh seseorang, saya dapat duit itu, maknanya duit itu bukan duit faraid, tapi duit untuk diberikan di hibah. Tapi saya tetap perlu tunaikan zakat, ya 2.5%. Ya, jadi tuan-tuan, kalau puan-puan, kalau kiranya nak berikan faraid, nominasi jangan dibuat. Tak perlu buat nominasi. Ya, kalau kita dulu sekali kita kerja, mula-mula kerja kita dah buat nominasi, boleh pergi ke CPF untuk ditarik balik nominasi. Ada orang bertanya, Ustaz,
Kalau saya nominatkan satu orang, saya nominasikan satu orang ini, tapi saya anggap beliau pengamanah. Boleh tak boleh? Ya. Sekarang ni kita kata boleh, ya. Kerana apa? Duit belum ada di depan mata, duit belum ada di tangan kita. Ya. Cukup masa kalau duit dah datang dekat tangan dan nampak, wow, banyak ni. Ya. Jadi kita kata apa? Yang tadi tu saya sebenarnya bukan pengamanah. Saya sebenarnya telah diberikan kepada saya. Saya adalah pemilik kepada duit ini. Jadi kalau macam gitu, kalau kita nak bawa pergi court pun susah. Jadi banyak masalah. Jadi kalau tak nak gunakan kaedah ini, nak berikan cara faraid, tak perlu buat nominasi bermula tahun 2010. Ya. Baik, ada soalan di sini. Ustaz, bagaimana tentang zakat wang kita yang di tangan orang lain? Satu soalan yang baik. Kadang-kadang kita pinjamkan orang duit ni orang nak minta kita, selalu jumpa kita, selalu telefon kita, selalu SMS kita. Bila dah dapat duit daripada kita, jauh je, mengelak daripada kita. Dia nampak kita macam nampak momok, nampak hantu. Ya. Jadi kalau kiranya ya, kita mempunyai lebihan, kita boleh zakat daripada kita simpanan kita. Maknanya wang tu dengan beliau tu kita dah zakatkan. Ataupun kita beritahu dengan beliau, itu kaedah yang pertama ya, pendekatan pertama. Kedua, kita beritahu dengan beliau, kamu kena zakatkan wang itu. Ya, kalau dia boleh, tapi biasa dia tak lakukan. Ketiga, ya, bila kita dapat wang tersebut, kita lakukan zakatnya. Ya. Ada orang bertanya, Ustaz, tapi saya nampak gaya ni, ya, mendung lah Ustaz. Mendung tu apa? Mendung tu maknanya memang chance nak dapat balik ni memang tak dapat, ya. Kerana sekejap lagi hujan. Kerana apa? Saya yang menangis. Saya tak dapat balik, ya. Jadi kalau kita rasa tak dapat balik, ya, kita tak tunaikan zakat dulu kerana kita pun dalam kesempitan, tak apa, ya. Bila dapat baru kita tunaikan zakatnya, ya. Jadi itu pinjam meminjam lah, ya. Tapi biasa kadang-kadang kita macam gini ya tuan-tuan. Kadang-kadang kita nak minta pun kita yang segan. Padahal itu duit kita. Tapi kita nak minta dia ni, kita segan semacam pula. Nak jumpa dia pun kadang-kadang, ya Allah macam mana ya. Tapi tak apalah, kita doakan mudah-mudahan Allah pemudahkan. Kadang-kadang Nabi SAW mengatakan apa? Innallaha fi aunil abdi, maka na abdu fi auni akhihi. Ingat kaedah Nabi kata, sesungguhnya Allah akan menolong seseorang hamba tu selagi mana hamba itu menolong hamba dia yang lain. Dia saudara dia yang lain. Jadi kalau kita tolong seseorang itu, insya-Allah Allah akan bantu kita. Baik, Assalamualaikum. Bagaimana cara membayar zakat untuk emas dari warisan yang tak terbayar sejak almarhumah wafat 7 tahun yang lalu? Alasannya kerana tak punya wang untuk bayar. Ini rumit ni sebenarnya. Soalan ini lebih sesuai untuk ditanya pada minggu hadapan. Tapi secara umumnya, ya, zakat emas ini, ya, emas ni yang kita kena tunaikan zakat, yang perlu kita tunaikan zakat bukan yang kita pakai. Ya, maknanya yang bungkal. Ya, kalau kita ada beli gold bar, siapa ada simpan gold bar dekat rumah tu sekarang kaya, tapi jaranglah orang jumpa simpan je. Itu kena tunaikan zakat. Ataupun dia ada bisnes yang orang panggil apa, perusahaan yang berkaitan dengan demikian, itu perlu ditunaikan. Ya, ataupun lelaki je saja gunakan beli uang emas tu bukan untuk je, mana lelaki boleh gunakan untuk perhiasan. Jadi dia nak gunakan untuk apa, orang panggil sebagai bisnes. Ya, itu perlu ditunaikan. Adapun untuk kaum muslimah tak perlu tunaikan. Tak perlu tunaikan. Tapi kiranya ada orang bertanya, Ustaz, tapi kalau orang yang pakai sampai apa orang panggil, sampai pakai baju sleeve tak, bukan sleeveless, lengan yang pendek, ya, yang lain semua ditutup dengan emas. Dia angkat gini ya, semua jatuh emas ni, berat ni, ya. Ulama berselisih dalam bab ini, ya, tetapi yang kesimpulannya kiranya kita punya emas ni jumlah je sampai kadar israf ni. Israf ni maknanya membazir. Membazir ini kalau dalam konteks Singapura ni kurang lebih lah, ya, 860 gram. Biasa 86 gram kita kena zakat. Kalau 860 gram tu maknanya kalau kita punya zakat 5,000 kalikan, ya, kalikan berapa? Kalikan 10, ya. Jadi
50,000. 50,000 berjalan di tangan. Tu kalau kena macam gitu baru perlu ditunaikan zakat. Tapi kalau kiranya ada orang kata, ustaz saya ada banyak ni tapi saya rasa saya nak tunaikan zakat juga, silakan ya. Silakan, tiada masalah kerana ulama pun ada berselisih dalam bab ini. Mengenai almarhumah yang telah wafat ataupun telah meninggal dunia 7 tahun yang lalu, ya, alasannya kerana tak punya uang untuk membayar, ya. Cuba kita pergi ke kedai emas, tanyakan mereka berapa ni jumlah ni, ya. Kemudian kita tunaikan zakatnya kalau itu merupakan barang kemas bukan untuk kegunaan. Kalau barang kemas untuk kegunaan tidak perlu kita tunaikan, ya. Tapi kalau kita nak tunaikan juga, ya, tak jadi masalah, ya. Maaf ustaz, gimana hal orang yang dah bersara, yang tak punya sumber income lagi, sumber pendapatan lagi, jika setiap tahun keluarkan zakat, mungkin simpanan merosot. Gimana nak sara hidup diri dan keluarga? Orang dah tak kerja, ya. Jadi tiap-tiap tahun nak kena tunaikan zakat, lalas, ya, kitalah penerima zakat. Kerana apa? Kita pun termasuk orang yang kurang berkemampuan. Bagaimana tuan-tuan? Nak tunaikan zakat kan tidak? Tuan-tuan, puan-puan yang saya kasih lagi diberkati Allah sekalian, pertama sekali kita nak kena yakin bahawa zakat ini adalah tujuannya adalah penyucian kepada harta kita. Contoh, ini harta saya ni, saya letak dekat bawah ni. Harta saya ni kalau tak suci, tak dibersihkan, ya, maknanya saya tak dapat keberkatan daripada perkara ini. Ya. Dari pakaian saya, keluarga saya, makanan saya, hidup saya, semua kita nak dapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah kita dapat sekiranya ada penyucian. Ya. Jadi kalau kiranya kita katakan demikian, kita kata tak perlu, saya tak nak tunaikan. Kita kira balik, berapa yang kita tak tunaikan tu? Kadang-kadang kita keluarkan 100 lebih sahaja, tapi 100 lebih, kerana dengan 100 lebih itu keberkatan Allah berikan kepada rezeki tersebut, ya, duit yang sedikit tapi boleh kita menampung, ya, keperluan kita yang banyak. Berapa ramai orang yang kerja, gajinya tak seberapa, ya, tak begitu mewah, tetapi keluarga je alhamdulillah semua dapat makan, tak ada satu hari terbuluh, tak ada. Ya, kemudian anak-anaknya membesar dengan baik. Semua anak-anaknya jadi manusia, jadi orang yang baik, yang beriman. Alhamdulillah. Tapi berapa ramai orang yang gajinya besar, ya, pendapatannya lumayan, tak tunaikan zakat, tak memberikan sedekah, ya, kita nampak apa-apa yang berlaku dalam keluarga. Kerana apa? Kerana tiada keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Ya. Keberkatan yang kita cari. Yang kedua juga, kita juga perlu sebenarnya, ya, yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bila kita kata, ini lebih dalam sedikit je, kenapa zakat itu 2.5%? Ya, dekat situ kalau kita buat perkiraan betul-betul, kita fikir betul-betul, kita cuba teliti, kita renung, ya, kita akan dapati bahawasanya Islam menggalakkan duit kita ni untuk dikembangkan. Duit kita ni bukan kita letak dekat bank, kita simpan begitu je, letak dekat bawah bantal kita simpan begitu je. Bukan, tapi kita cuba, ya, kembangkan duit kita ini. Kalau orang, ya, ada orang bangsa, ada sebuah bangsa ni, ya, dapat duit $1, dia kira bagaimana $1 ni boleh dikembangkan boleh jadi $2. Ya, kita kalau dapat $1, kita kira ni $1 nak beli benda apa, ya? Tak cukup. Ya, tapi ada orang nak fikir bagaimana nak kembangkan. Jadi sebab itu, ya, zakat 2.5% tu maknanya kalau kita nak involve, kita nak letakkan diri kita dalam perniagaan ataupun apa, pastikan keuntungan kita lebih daripada 2.5%. Kalau kurang daripada 2.5% ni maknanya kurang nilah, ya, kurang baik. Ya, dan sebab itu kita tax kita pun, GST kita pun 7%, ya. Jadi balik kepada soalan tadi, saya nasihatkan beliau untuk pertama sekali, ya, kita bertawakal kepada Allah, kita tunaikan zakat kita. Perlu, saya tadi teringat, ya, waktu solat Jumaat tadi, kita selalu ceritakan tentang zakat, tunaikan zakat, tapi ramai orang tunaikan zakat tak ikhlas. Ya, ramailah, ya.
Kerana apa? Rasa macam terpaksa, nak kena keluarkan, mengendur dan seumpama dengannya. Tapi ramai juga yang keluarkan dengan ikhlas. Bila mereka keluarkan dengan ikhlas, ini sama juga seperti kita solat. Kita solat, kita tarik diri kita nak solat, Allahu Akbar. Bila bangunkan solat ni macam orang yang malas, nak rukuk macam orang malas, ya. Nabi Allah Subhanahu Wa Taala pun ada apa nama bagian ada mengatakan ya, maun untuk orang-orang yang mana yang solat ini bangun solat dengan cara yang malas. Sama juga bila kita tunaikan zakat kita, kita perlu lakukannya dengan ikhlas. Ini saya lakukan ni kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah tuan-tuan, ya, keberkatan akan ada pada diri kita dan keluarga kita. Ya, keberkatan ni saya nak kata ni sebenarnya keberkatan ni bukan satu yang kita boleh nampak daripada mata kasar kita, tapi satu benda yang banyak. Kerana apa? Kadang-kadang kita tunaikan zakat ni kerana zakat inilah kita tak sakit, kita tak kena musibah, kita tak dapat kesengsaraan dekat dunia ini. Kerana apa? Keberkatan yang kita dapat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi insya-Allah lah, ya, kalau kiranya ada masalah boleh berjumpa dengan pihak masjid, ya. Pihak masjid akan cuba membantu bagaimana nak mengira ataupun nak orang panggil apa, nak menyesuaikan atau membantu keadaan orang yang bertanya ini, ya, insya-Allah. Ada soalan apa-apa? Tak ada, ya. Jadi zakat simpanan, zakat CPF ni jelas. Satu backdated, lagi satu kita kalikan 2.5% jumlah yang kita dapat, kita kalikan 2.5%. Betul, tak ada soalan? Okey, kalau tak ada soalan maknanya belum sampai, mungkin tuan-tuan mungkin belum ada yang dah dapat minimum sum ke apa ke, tapi tak apa. Saya tak nak sentuh yang itu. Cuma saya nak sentuh, izinkan saya sentuh sedikit pasal minggu lepas bila saya dah habis mengajar, kita dah habis kongsi sama, ada orang bertanya. Ya. Jadi saya muatkan di sini. Soalannya, ya, minta maaf ya kita okey. Kalau ada duit di dalam tangan, perlu ke saya kira sekali? Kan minggu lepas, ingat lagi tak? Minggu lepas kita ada kira 5,000, 6,000 kan? Jadi orang ni kata, Ustaz, itu yang dekat dalam bank, yang dalam kocik saya ni. Sekali lagi, kita gunakan mata kasar kita. Tapi kalau kita yakin memang dalam kocik kita at least ada 5,000, at least ada 2,000, kita perlu kira sekali. Ya, kalau kamu tak kira, tak ada masalah. Kerana apa? Antara kamu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang lain amin tak ada kata, tu nampak duit dekat kocik tu macam banyak. Tak ada, kita tak ada nak buat kerja seperti itu. Itu bukan kerja kita, ya. Jadi kalau kiranya ada duit di dalam tangan, perlu ke saya kira sekali? Memang perlu dan wajib. Kalau duit dalam bantal pun kena kira sekali. Ya, ada orang simpan lagi tak duit dalam bantal? Dalam icebox ke? Dulu ada, ya. Orang simpan macam-macam, orang ni simpan, ya. Dulu lagi bahaya. Kemudian, sekiranya bulan tiada urusan transaction, bagaimana saya mengira simpanan saya? Kalau bulan tu tak ada transaction, bagaimana saya kira? Ya, saya tunjukkan dia slide, ya. Contoh tuan-tuan, ya. Yang ini bulan 6, bulan 7. Bulan 7. Kalau dalam tiap-tiap bulan tu ada 2 ataupun 3 keluar masuk, kita lihat yang paling rendah, ya. Bulan 8 tak ada. Bulan 9 tak ada, bulan 10 tak ada, bulan 11 tak ada, bulan 12 tak, bulan 12 baru ada. Bagaimana kita nak tahu jumlah yang itu? Kita lihat last transaction tu berapa jumlah dia, itulah kita kira. Ya, maksudnya kalau contohnya kita ada 1 hari bulan 7 dengan 14 hari bulan 7, ni untuk zakat simpanan, ya. 1 hari bulan 7 kita balance 10,000, 14 hari bulan 7 kita balance 6,000. Makna kita assume, kita menjangkakan daripada bulan 14 hari bulan 7 tu, bulan 8, bulan 9 kita ambil transaction kita yang terakhir sekali, ya. Jadi ini kita kena tahu pasal ada orang bertanya saya, ya, minggu lepas, ya, kalau seperti ini bagaimana? Ya, kalau tak ada transaction entry, kita kira yang terakhir.
Kemudian ada orang bertanya lagi apa ya? Oh, dah jauh ni. Lagi satu lagi ni. Ada 12 soalan. Dia ni soalan second last, soalan yang kedua terakhir. Adakah betul zakat saya setiap $1,000 adalah $25? Betul ke? Tadi dah betul. Jadi tak betul. Macam mana, betul ke? Ada orang, ada ustaz mengajar nak fahamkan kita sebenarnya, ya. Macam mana nak tahu berapa zakat kita? Setiap 1,000 $25. Pada soalannya di sini memang betul, setiap 1,000 $25. Tapi 1,000 ni dah kena nisab ke tidak? Belum kena nisab lagi. Ya, jadi nak mudahkan perkiraan kita $25. Tapi perkiraan yang sebenar, ya, kita tengok berapa jumlah terendah pada tempoh setahun tersebut, kita kalikan 2.5%. Ya. Ni tricky juga. Ada orang tanya, ustaz, saya ada 3,000. Ustaz tu kata setiap 1,000 $25. Ni tunai zakat saya $75. Buat ada 3,000. Tak kena, pasal 3,000 ni belum kena nisab kita, ya, kadar minimum, kadar terendah yang diperlukan. Baik, soalan di sini, haul tiap tahun hijrah, bagaimana hitungnya dari statement mengira zakat backdated perlu tahu harga emas tiap tahun. Okey, soalan yang pertama, kita kira haul ni ikut tahun apa? Tahun hijrah kan? Tahun hijrah ni 355 hari. Tahun Masihi kurang lebih 365 hari. Tapi kalau saya katakan juga, kalau kita nak tengok bank statement kita, kita nak tengok akaun CPF kita, memang kita tak jumpa. Jadi kita gunakan kurang lebih. Agak menggunakan, ya, kita tak tengoklah, ya. Kita tengok bulan Januari, Februari, Mac, April dan yang seterusnya, kita tengok agak-agak berapa, ya, kita berikan. Ya, jadi kalau kita nak gunakan kalender hijrah pun boleh, ya, tapi sama ada kita mampu ataupun tidak. Ya, tapi sebenarnya dengan keadaan teknologi yang ada, sebenarnya kita boleh lakukan. Kita tengok contoh 14 Mac 2010. Kita convertkan pergi hijrah. Lepas tu kita kira setahun hijrah tu berapa kalender Masihi. Boleh, ya, tapi itu perlukan, ya, steps yang berbeza dan saya tak nak memeningkan para jemaah, ya. Kalau siapa yang mampu lakukan, dipersilakan. Kemudian, mengira zakat backdated, perlu tahu harga emas tiap tahun. Betul. Tiap-tiap tahun tu kita nak tahu harga emas. Bagaimana nak tahu? Macam mana kita nak cek nisab kita? Tadi itu saya kata apa? Sama ada berita harian. Tapi berita harian takkan kita simpan berpuluh-puluh tahun kan dekat rumah. Kita dah jual kandang guni pun, ya. Kita boleh lihat daripada lelaman MUIS www.zakat.sg. Ya, lihat daripada situ kita tahu nisab zakat pada ketika itu. Dulu 2,000 lebih, 3,000 lebih. Harga emas tak begitu mahal. Sekarang ni dah melambung. Ya. Kemudian ada soalan lagi satu. Kalau ada hamba Allah yang meninggal dan mewasiatkan rumah, adakah rumah itu patut dijual dan dizakat? Rumah kena zakat ke? Soalan yang baik ni. Rumah perlu zakat tak? Ni kalau rumah zakat ni kenyang ni. Rumah ni tuan-tuan adalah orang panggil apa, yang bukan liquid, bukan orang panggil apa, yang solid, yang fix asset. Ya. Kereta fix, rumah fix. Rumah kita tak kena zakat. Jadi kalau kitanya orang meninggal dunia, orang tu wasiat kita rumah. Saya tak tahu di Singapura ni boleh tak boleh wasiatkan kita rumah. Mungkin rumah private ataupun rumah di negeri lain wasiatkan kita rumah. Rumah itu tidak perlu kita zakatkan kerana belum pun setahun. Tetapi bila dia jadi zakat? Dia boleh jadi zakat kiranya rumah tu kita sewakan. Kita sewakan untuk jadikan dia sebagai satu perniagaan. Bila ada perniagaan, rumah yang asalnya tujuannya untuk kediaman, untuk kita berteduh, kita jadikan dia untuk perniagaan, kita boleh dikira
untuk menunaikan zakatnya. Ya, jadi itu balik kepada orang panggil bagaimana kita menguruskan rumah tersebut. Tapi dekat Singapura ni sekarang ni kalau kita dah ada rumah HDB, rumah private kena jual dalam masa 6 bulan. Undang-undang yang saya faham. Ya. Tapi tak tahulah kalau dulu-dulu kita dah ada rumah private kemudian rumah HDB, tapi skim yang baru siapa rumah HDB, rumah private perlu dijual dalam masa 6 bulan. Ya, tapi rumah dekat Singapura ni ada orang rumah private 2, 3, 4, 5 ya. Baik sekali, akhir sekali soalan, sekiranya beliau sengaja mengeluarkan duit beliau apabila hampir haul bagaimana? Dah nak sampai haul aja dia tengok, ni dah nak sampai ni, keluarkan 5,000. 5,000 letak dekat koci. Isteri tengok, suami tengok, tak kena ni. Ya, selamat, alhamdulillah. Minggu bulan depan naik balik 5,000. Aneh ni ajaib. Boleh tak boleh? Boleh lah kalau awak nak buat dia, tapi awak tanggung dosa lah. Ya, kiranya kerana apa? Tak ada orang yang suruh awak tunaikan zakat ni. Saya hanya beritahu, saya hanya sampaikan sahaja. Ya. Sama juga macam kita suruh orang solat, kita sampaikan sahaja. Orang tu tak solat, orang tu kadang-kadang budak-budak ni masuk bilik, ayah nak solat, Allahu Akbar dekat katil. Assalamualaikum warahmatullahi. Ayah tanya dah solat belum? Dah solat. Sama juga macam gini, ya. Bila nak sampai zakat aja dikeluarkan. Tak adalah putus haul, ya. Jadi orang panggil apa? Itu antara beliau, ya, bainaka wa bainallah, ya, makna antara kamu dengan Allah, ya. Kalau kamu nak lakukan demikian, jangan pening-pening, jangan belajar bagaimana nak kira zakat, ya. Kerana apa? Kerana awal-awal lagi kita dah ada niat yang tak betul. Last kali soalan yang terakhir, minta maaf ya. Saya tersilap ya, sebenarnya 13 yang terakhir yang saya lakukan ya. Apakah maksud haul yang terputus? Ni minggu lepas saya tertinggal untuk beritahu. Apa maksud haul yang terputus ini? Soalan terakhir ini siapa nak bantu saya jawab? Haul yang terputus ni apa? Pertama sekali, haul itu apa? Haul itu apa? Subhanallah. Haul itu apa? Tempoh setahun. Maknanya tempoh setahun, hari ini kita mula 10 hari bulan 10 Jun 2010, kita berakhir bila? 23 Mei. Kita tak habis Jun, kita habis Mei. 23 Mei 2011. 23 Mei 2011 ni, ya, kita punya jumlah terakhir sekali 6,500. Nisab kita pada ketika itu 5,000 contoh. Jadi 5,000, ni lebih daripada kadar nisab. Jadi 5,000 lepas. Jadi kita tengok, tak payah nak tengok date, kita tengok hujung sahaja. Kita tengok, semua lebih daripada 5,000 tak? Lebih daripada 5,000. Jadi kena perlu tunaikan zakat. Haul tak terputus. Contoh persamaan perkiraan yang sama juga, tapi pada yang terakhir ini nisab kita pada ketika itu $6,000. Bukan 5,000. Jadi $6,000, harga emas naik. Macam hari ini sekarang ni dah 5,000 lebih. Contoh 6,000. 6,500 lebih daripada 6,000? Lebih. Perlu, boleh berkemungkinan kena keluarkan zakat. Kita tarik, kita lihat dalam masa tempoh setahun. Ada yang bawah 6,000 tak? Cek. Ada satu ni bawah 6,000. Ya. Jadi bila ada satu sahaja bawah 6,000, tak payah teruskan cari sampai habis. Ya, makna di sini dah terputus haulnya. Ya, makna dah terputus. Jadi bila nak start balik, kita cek yang lebih daripada nisab. Contoh yang berikutnya 7,500. Lebih 7,500 ni makna lebih daripada kadar nisab. Nisab tadi kita berapa? 6,000 kan? Jadi 7,500 ni lebih daripada nisab. Jadi kita mula daripada 15 April 2011, kita teruskan sampai nanti bulan Mac 2012. Dan kita cek balik atas nisab ataupun tidak. Dan lepas tu kita lihat setahun yang telah berlalu, pastikan je berada di atas nisab. Itu yang maksudnya terputus haul, ya. Jadi ada orang bertanya, Ustaz, tapi kalau macam gitu, kalau orang yang gunakan taktik tadi sampai bila je tak tunaikan zakat? Betul lah. Dah sampai sini je keluarkan. Dah sampai sini keluarkan. Asal putus haul.
keluarkan putus sahur, keluarkan putus sahur. Itu terpulanglah ya antara kamu dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, ada apa-apa soalan sebelum kita akhiri? Tak ada ya? Ya saya. Silakan je. Ya saya. Macam mana tu sekali lagi? Betul. Betul. Oh, okey. Baik. Satu soalan yang baik ya, soalan yang semasa. Kita sekarang ini usia 55 tahun, kita tak keluarkan duit kita semuanya. Kerana apa? Kita ada perlembagaan kena simpan minimum sum. Minimum sum sekarang ini tuan-tuan berbeza dengan minimum sum saya nanti kemudian. Ada 120,000 contoh, 130,000 contoh. Ya. Jadi kita kena simpan 120, 130,000 ni di dalam CPF kita. Ya, lebih daripada tu keluar. Ya, kalau tak lebih tak keluar dah. Jadi simpan dekat sana. Jadi kita pun tak dapat apa-apa. Ya. Soalannya, ya, boleh tak saya tak kira yang minimum sum ni? Betul ke? Ya, tak kira minimum sum ni. Saya keluar contoh saya ada 200,000. Ya. Minimum sum saya 120,000. Maknanya kita ada 80,000 yang kita keluar. Jadi 80,000 yang kita keluarkan ini, ya, kita sama ada pendekatan kedua kita kalikan dengan 2.5%. Berapa jumlah dia? Itu zakat yang untuk 80,000. Minimum sumnya zakat ni kita tak kira lagi. Ataupun, ya, kalau kita nak gunakan backdated seperti yang saya terangkan sebentar tadi, pun boleh juga. Tapi kalau kiranya kita gunakan backdated tu berkemungkinan ya mungkin setengah ataupun mungkin 1/3 akan ditunaikan zakatnya. Perlu ditunaikan zakatnya. Jadi bagaimana keadaannya? Sekali lagi saya katakan di sini, lihat kepada keperluan kita, kesesuaian kita, zuruf kita, suasana kita. Kalau kita rasa kita mampu nak keluarkan, dipersilakan. Tapi kalau kita rasa kita tak mampu nak keluarkan, ya, maka tak perlu kita keluarkan mengikut kaedah backdated. Pendekatan pertama kita boleh gunakan pendekatan yang kedua. Biasa selepas itu orang akan bertanya, Ustaz, habis yang tiap bulan kita dapat bila dah usia 62 kita dapat 500 tiap bulan, 500, perlu tak kita tunaikan zakat? Jatuhan Kuasa Fatwa belum mengatakan apa-apa lagi kerana perkara ini pun masih baru dan banyak lagi orang panggil apa komponen-komponen CPF yang baru ini, jadi belum ada keputusan. Tetapi sekadar orang panggil apa guideline umum, ya, garis pandu yang umum, ya. Syekh Isa kita ada mengatakan, ya, untuk kita tunaikan dia bulan-bulan. Kita dapat 500, kita kalikan 2.5%, berapa kita keluarkan bulan-bulan. Ataupun rasa leceh, kita kata okey tak apa, tunggu dah setahun, kita tunaikan. Ataupun nak tunaikan awal pun boleh. Itu sebagai panduan umum sahaja, bukan fatwa, panduan umum sahaja. Kerana perkara ini perkara yang baru, ya, dulunya pun tak ada, jadi agak susah untuk kita nak memberikan penjelasan yang hampir kepada tepat, perlukan kepada penyelidikan, ya. Sekali lagi saya ulangi, kalau kita ada minimum sum, ya, minimum sum kita tak tunaikan zakat dulu, tak apa yang dapat sahaja kita tunaikan zakat je, ya. Sama ada nak gunakan pendekatan backdated ataupun kita nak gunakan pendekatan 2.5%, itu pendekatan yang kedua. Kemudian yang minimum sum ini bagaimana? Ya, sekarang ini panduan umum sahaja, ialah kita berikannya setiap bulan ataupun awal bulan, awal tahun ataupun akhir tahun. Belum ada yang betul-betul orang panggil apa yang dikatakan sebagai fatwa lah, ya, kerana perkara ini dia akan ubah lagi macam-macam. Jadi kita belum ada lagi fatwa yang mengatakan, tapi mereka sedang melihat akan perkara ini. Ya, boleh je, ya. Ya, insya-Allah. Ada apa-apa soalan lagi? Ya, saya je.
saya dapat masukkan dalam normal saving. Saya cukup awal setahun, saya tengok macam yang minimum tu saya bayarkan saya punya zakat dan juga. Adakah perbuatan itu salah atau tak? Maknanya minimum sum. Daripada 55 saya masukkan saving. Habis yang minimum Sum. whatever ikut saya masuk bila cukup awal dia yang Oh. Okey, baik, saya faham. Betul. Okey, boleh faham. Ya, satu soalan yang juga baik kerana perkara ini perkara yang baru ya pasal minimum sum, sebab tu tadi saya tak sebut minimum sum ni. Saya sengaja tak nak sebut kerana benda ni memeningkan. Baik. Soalan yang kedua berbunyi 55 tahun saya dapat duit CPF saya. Saya dah tunaikan zakat saya, dah simpan dalam bank saya. Kemudian bila saya 62 saya dapat juga dapat CPF yang pertama ya. Kedua 62 saya dapat minimum sum saya tiap-tiap bulan dan saya masukkan di dalam bank simpanan saya. Tiap-tiap bulan saya masukkan. Jadi zakatnya minimum sum ini saya zakatkan menggunakan simpanan saya. Adakah boleh ataupun tidak? Ya. Terus terang saya katakan ya, jawapannya belum ada satu jawapan yang betul. Yang betul-betul yang kita boleh yakin, kita boleh orang panggil apa? Saya boleh katakan kita gunakan yang kaedah yang seperti ini kerana Jatuh Fatwa belum memberikan fatwanya. Namun ya, yang irsyad atau panduan umum yang kita dapat, yang saya difahamkan adalah tiap-tiap bulan kita keluarkan 2.5%. Kerana komponen yang minimum sum ini asalnya adalah daripada wang CPF kita, yang sepatutnya kita keluarkan bila kita mampu. Tapi kerana kita tak mampu, jadi kita tak keluarkan dan kita simpan. Bila dah nak keluar, dia keluar secara perlahan-lahan. Jadi kerana perlahan-perlahan ini, kita perlu keluarkan dalam bentuk bulanan ataupun awal tahun ataupun akhir tahun. Namun kiranya haji dah sebelum ni dah lakukan demikian ya, dan haji juga menunaikan zakat simpanan yang ada tu di dalam bank tu, alhamdulillah. Maknanya yang akan datang ni cuba kita gunakan pendekatan yang ini kerana ini mungkin lebih apa orang panggil, lebih dekat kepada yang betul lah ya. Jadi garis pandu yang umum minimum sum ini perlu kita kalikan dengan 2.5% setiap bulan ataupun awal tahun untuk tempoh setahun ataupun akhir tahun. Ya Ji, boleh Ji. Jadi yang dahulu tu tak apa. Kerana yang dahulu ni kita tak ada masalah kerana apa? Kerana belum ada panduan umum dikeluarkan. Tapi ini pun panduan umum ni, kalau kiranya besok mereka nak tukar, boleh tukar. Kerana sebelum ini tak kena zakat langsung. Lepas tu ada panduan umum kata kena zakat. Ya, jadi sekali lagi kita balik kepada hati kita, ya, kepada ketakwaan kita, kepada keimanan kita. Kalau kita kadang-kadang buat benda tak betul ni kita rasa alamak, tak sedap lah dapat duit ni tapi kita tak tunaikan zakat. Makna ketakwaan kita ada, ya. Kita ikut, kita tunaikan. Tapi kalau kita tak buat, kita tak rasa apa-apa, ya. Tu makna merutah, ya, tak jadi masalah, ya. Tapi ini sebagai garis panduan yang umum. Kiranya ada, mereka dah buat kajian, dah ada keputusan, kita akan kongsikan bersama masyarakat. Ya, saya ni pun dapat daripada apa yang saya tahu, insya-Allah. Ya, jadi saya kira berpadalah ya untuk hari ini ya. Boleh ya. Jadi insya-Allah minggu hadapan kita akan kongsi tentang zakat CPF, zakat saham dan juga zakat emas. Ya, kiranya ada soalan yang mungkin saya tak dapat jawab pada hari ini ataupun mungkin saya jawab kurang jelas, ya, boleh telefon masjid, berjumpa ke Masjid Kasim ataupun juga masjid-masjid kejiranan ataupun juga nak jumpa di MUIS pun boleh ataupun nak jumpa dengan siapa-siapa yang bertauliah boleh. Ya, tapi jangan jumpa orang yang tak tahulah ya. Jadi saya kira daripada untuk kali ini, yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah itu datang daripada kelemahan dan kekurangan diri saya sendiri, ya. Boleh ya? Jadi kita tangguhkan dengan pembacaan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha sucimu ya Allah dan segala pujian yang layak untukmu. Aku bersaksi tiada Tuhan selainmu. Aku memohon keampunan daripadamu dan aku bertaubat padamu.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian kecuali orang yang beriman dan beramal soleh, dan mereka pula berpesan-pesan dengan kebenaran serta berpesan-pesan dengan kesabaran. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.